Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita teruskan bicara kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyah, kisah-kisah fiqh dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah kita bersambung dari siri yang lepas, iaitulah tentang bercakap dalam salat. Kisah sahabat-sahabat yang berkata-kata dalam salat. Ada kata-kata dibenarkan dan diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis bacaan sahabat setelah bangun dari rukuk ataupun setelah bersin. Pada kisah kita yang ke-37 ini, iaitulah kisah seorang sahabat nama dia Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menceritakan peristiwa dia sendiri, iaitulah dia tak tahu bercakap dalam solat tidak dibenarkan. Bercakap bukan makna berbual-bual, makna pergi guna perkataan lain daripada solat. Bila dia bercakap, orang pakat celek mata ke dia, pakat tengok, pakat tepuk paha belaka, maka terjadilah suatu hukum daripada kisah Muawiyah yang menarik ini. Baiklah para jemaah sekalian, sebelum kita pergi pada perbincangan, seperti biasa kita baca teks hadis ataupun matan hadis. Matan hadis supaya kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar daripada dan juga istinbat daripadanya. Hadis ini diceritakan oleh Muawiyah sendiri, menceritakan tentang dirinya. Hadis ini dikeluar oleh Imam Muslim, akhrajahu Muslim, Imam Ahmad, An-Nasai, Darimi, dan lain-lain. Lafaz ini lafaz Muslim. Baiklah para jemaah sekalian. An Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu qala: Baina ana usalli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idh atasa rajulun minal qaum. Ketika sedang aku melakukan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang laki-laki bersin. Dalam salat, tengah salat, laki-laki bersin. Telah menjadi adat kebiasaan para sahabat ini, sama ada dia ni mengikut sunnah ataupun menjadi satu uruf masyarakat dia ni, bila bersin dia akan doakan. Maka bila orang tu bersin, Muawiyah pun doakan, yarhamukallah, yarhamukallah. Faramanil qaumu bi absarihim. Jadi orang-orang duk solat apa pakat jeling tengok aku. Oh, saudaralah. Dia kata, nazaru ilayya nazrat istinkar. Orang pakat jeling tengok, apa dia ni? Dalam solat bercakap. Faqultu, aku pun jawab. Tengok orang duk kelih aku, dia pun bercakap. Wa sukla ummiyah, ma sya'nukum tanzuruna ilayya. Nah, ini bahasa kata-kata orang Arab ni. Wa sukla ummiyah, dengan makna sukla fuqdanul mar'atu liwalidiha. Mati anak boleh lah lagu ni, pakat duk tengok aku ni. Kalau kita gitulah mah bahasanya, bukan nak suruh mati, dipanggil kata-kata yang tak suka, kita tak suka. Mati. Kalau setengah orang Melayu dia tak bahasa mati dibunuh dia ni. Maknanya bukan nak suruh kena bunuh, itu bahasa dia. Dia kata, wa ma sya'nukum, apa kamu semua ni tanzuruna ilayya, tengok pada aku. Apa tengok? Kalau kita kata apa tengok-tengok, oh, marah dia.
faja'alu yadribuna bi aydihim ala afkhadhihim. Jadi orang lain pun pakai tepuk paha. Tepuk tangan atas paha. Falamma ra'aituhum yusammitunani, bila aku tengok mereka bagi isyarat supaya aku diam, tak payah bercakap lah apa duk wasoklah ni. Lakinni sakattu, aku pun berhentilah kan. Aku pun diam, tak jawab apa dah lah. Sambung solat baliklah. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi huwa wa ummi, masya-Allah. Dengan Muawiyah bagi syahadah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata falamma shalla, apabila Rasulullah sallallahu selesai salat, maka dia bersumpah, Muawiyah ni sumpah, dia kata apa? Fa bi abi huwa wa ummi, maka demi ayah aku dan mak ayah aku. Maknanya orang Arab ni kalau sumpah dengan mak ayah tu kira kemah dah. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Tak pernah lagi aku jumpa seorang guru sebelum ini dan selepas daripada tu, seorang guru yang lebih baik pendidikannya, ajarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak marah, tak jerkah pada aku, dan tidak maki aku, tidak pukul aku, dan tidak maki marah-marah, tak ada. Cuma Nabi bagi taujih, bagi bimbingan, perbetulkan keadaan. Nabi kata apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Muawiyah, inna hadhihi as-salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Solat kita ni tak boleh kita campur masukkan kata-kata manusia, tak boleh. Innama huwa at-tasbihu wat takbiru wa qiraatul Quran. Kita bolehnya tasbih, bertakbir dan baca Quran. Baca Quran apa tempat dia? Waktu qiyam baca Quran. Waktu rukuk fa'azzimu fihi rabb. Kita kena mengagungkan Allah, subhana rabbiyal azim. Waktu kita sujud, kita meninggikan Allah azza wa jalla, subhana rabbiyal a'la. Mana itu dalam solat ini yang kita boleh buat. Hadzal hadis rawahu Muslim wal lafzu lahu, lafaznya daripada sahih Muslim. Baik, kata di para ulama, dilalatul hadis, dilalatul hikayah. Dalam hikayah ini menceritakan kepada kita hukum al-kalamul abd, percakapan yang sengaja, berkata-kata fi ghairi maslahatis salah mubtilun laha. Kita berkata-kata bukan kerana kemaslahatan solat, membatalkan solat. Kita bercakap buat benda lain, kan? Maka itu membatalkan solat. Tak boleh kita bercakap dalam solat kecuali perkara yang berkait dengan solat. Seperti dalam tasbih, dalam bacaan, dalam doa, dalam zikir, itu dibenarkan. Ataupun waktu kita qiyam, kita baca Al-Quran. Waktu qiyam kita baca Al-Quran. Waktu sujud kita berdoa, itu semua dibenarkan. Maknanya lain-lain tak boleh, cakap tak boleh. Habis kalau kita emergency macam mana? Alhamdulillah, dalam beberapa siri yang lepas, ana telah pun baca kepada para jemaah sekalian hadis bagaimana para sahabat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita jawab dengan isyarat. Kan hadis Jabir, cerita hadis Jabir yang telah kita cerita dalam siri yang ke-34 yang lepas, iaitu Nabi kita isyarat. Mana kita ada kata isyarat dengan ibu jari, dengan jari, ada isyarat dengan tangan, ada isyarat dengan gerakan, gerak kepala, angguk, boleh. Tapi bercakap tak boleh. Maka dalam kisah Muawiyah ini, alhamdulillah selesailah kita tentang masalah bercakap. Minal mawdu'atil lati tusar, di antara tajuk isu yang diperbincangkan di sini, yang pertama, Muawiyah siapa dia? Jangan tukar.
Ini bukan Muawiyah khalifah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah khalifah itu khalifah lepas pada Sayyidina Ali kan. Ini Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, kana yaskulu fi Bani Sulaim. Bani Sulaim jadi Sulami. Itu bahasa Arab, Bani Sulaim, Sulami. Yanzil al-Madinah. Dia ni tinggal di Madinah dan dia seorang suhbah. Lahu suhbatun, maknanya dia ni sudah sah sebagai seorang sahabat Nabi. Kita dah bincang di awal dulu bagaimana seorang tu nak jadi sahabat Nabi. Siapa dia ingat boleh tulis, cerita kepada kawan-kawan lain. Syarat nak jadi sahabat ini, yang pertama sekali orang tu mesti bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu hidup. Yang kedua, beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dia mati dalam iman, barulah dia jadi sahabat. Kalau setakat bertemu saja tak beriman, macam Abu Jahal, Abu Lahab pak saudara dia, la. Bertemu baik, tak beriman, seperti Abu Talib, orang tak panggil sahabat. Syarat dianya bertemu dan beriman, mati dalam keadaan iman, baru jadi sahabat. Barulah kita boleh bagi title radhiyallahu anhu, orang yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla kepadanya. Maka yu'addu min ahli Hijaz, dia ni penduduk Hijaz, orang Mekah Madinah lah Hijaz ni. Wa qad sakana al-Madinah, dan dia telah tinggal di Madinah dan dikenali sebagai penduduk Madinah. Hadis yang kita baca ini panjang lagi lah. Dan mengikut pengkaji hadis mengatakan Muawiyah ni satu cerita ni yang ada dalam hadis. Wallahu alam. Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Isti'ab, Ibnu Abdul Bar ada kitab Isti'ab, Ibnu Hajar ada kitab Al-Isabah, Abu Nu'aim Ma'rifatus Sahabah, banyak juga ulama-ulama besar ni yang menulis tentang kitab-kitab mengenali sahabat. Mereka cari korek orang ni, ada yang khilaf, qila lahu suhbah wa qila la, ada kata dia ni sahabat, ada kata tabi'in. Yang betulnya mereka cari. Kalau tuan-tuan nak baca kisah, nak cari sahabat, nama dia Al-Isti'ab li Ibni Abdul Bar ataupun Al-Isabah, boleh fi ma'ratis sahabah. Kata di Abdul Bar dalam kisah ni, dia kata kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Nabi di dalam peperangan Khandaq. Fa'anza Ali bin al-Hakam, adik-beradik dia nama Ali bin Hakam, dia nama Muawiyah. Ali ni cuba nak lompat parit yang digali di Madinah tu. Kan kita dengar kan salah satu daripada peperangan Madinah, nama dia Ma'rifatu Al-Khandaq, Ma'rakah Al-Khandaq ataupun Al-Ahzab. Jadi bila dia lompat dengan kuda dia tak lepas. Fadaqqa jidar al-khandaq saqu, maka kaki dia tu kena ke tebing parit. Fa'ataina bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang bawa dia jumpa, ya Rasulullah, Ali ni tersangkut di parit, tak lepas dia punya kuda, dia lompat. Famasaha saqahu, masya-Allah, tabarakallah. Nabi kita gosok ya betih Ali sihat molek. Fama nazala anha hatta bara, dia tak turun daripada tempat itu kecuali sembuh dah sudah penyakit dia. Masya-Allah. Itu je kisah Muawiyah yang dapat diceritakan oleh para ulama. Baik, yang kita boleh ambil daripada kisah ni apa dia? Kisah fiqh yang ada dalam kisah. Hikayatun fiqhiyatun. Kana al-kalamu jaizan fi shalah fi bidayati at-tashri'. Bercakap itu dibenarkan pada permulaan awal solat. Mula-mula boleh bercakap. Sahabat-sahabat ni kata boleh bercakap mula-mula tu. Sebagaimana hadis Zaid bin Arqam, dia kata kunna natakallamu fi shalah. Waktu duk solat boleh kita berbisik kan, ajak kawan beritahu lepas ni jangan keluar cepat, kita ada mesyuarat contohnya, boleh je kita cakap. Kemudian bila turun ayat Quran waqumu lillahi qanitin, hendaklah kamu berdiri
Melakukan solat itu semata-mata kerana Allah Ta'ala berdiri, yang jangan sibuk dengan benda lain. Ayat ini dalam suratul Baqarah 238. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Kami diperintahkan supaya diam dan dilarang daripada bercakap. Hazal hadis rawahu Muslim. Maknanya pada peringkat awal boleh bercakap, kemudian dinasahkan hukum bercakap itu, yang lain daripada tajuk solat tak boleh. Jadi tinggal lagi zikir-zikir, bacaan-bacaan itu dibenarkan dalam solat. Maka ada sahabat yang tahu, ada sahabat yang belum tahu lagi. Macam kisah Muawiyah ni, dia tak tahu lagi. Kalau dia tahu benda perkara ini telah larang, dia berhentilah, kan. Sebagaimana dalam kisah yang 34 dulu, kisah Jabir, yang dia mari jumpa Nabi SAW, dia bertanya, Nabi duduk solat, Nabi kata isyarat. Mana Nabi tak jawab, kan. Fa asyara ilayya. Kita dah bincang dalam siri 34. Sama juga dengan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata mula-mula dulu kita bagi salam ke Nabi dalam solat, Nabi jawab. Bila kita balik daripada Habasyah, daripada An-Najasyi, salamna alaihi falam yarudda alaina. Kalau kita bagi salam, Nabi tak jawab. Maka Nabi kata inna fis salati syughla. Solat kita ni kita sibuk perhubungan dengan Allah, apa nak sibuk dengan manusia lagi? Tak boleh cakap-cakap. Maka isu yang ketiga, jelas daripada kisah ini, Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami di antara sahabat lam yasma' bi amrin nakhsi fi bidayatihi. Dia tak dengar lagi hukuman telah berubah, bertukar, tak boleh lagi bercakap dalam solat. Jadi dia buat mengikut kebiasaan dia. Biasa orang Arab ni, orang ni sahabat bila orang bersin, alhamdulillah yarhamukallah. Jadi dia beramal dengan sunnah ataupun ikut uruf pada masa tu. Maka orang lain yang dah tahu hukum tak boleh bercakap dalam solat ni, tepuk paha. Itu pun belum ada lagi hukum at-tasbih lil rijal wa at-tasfiq lin nisa, kan. Tasbih bagi orang laki-laki, tasfiq, apa dia tasfiq? Tepuk tangan bagi wanita, belum tahu lagi. Maka mereka tepuk tangan di mana? Di atas paha. Tepuk tangan soal. Jadi bila tepuk atas paha, ia menyebabkan Muawiyah marah. Dia marah, wasakla ummiyah, apalah dia ni bahasa jenis nak suruh mak hilang anak ni lagu ni jeling-jeling kat aku ni. Tapi bila dia tengok orang duk tepuk-tepuk, dia tahulah orang suruh dia diam, dia pun diam. Masya-Allah. Maka selepas daripada itu, barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada para sahabat, ajar macam mana? Ajar untuk bertasbih kalau nak tegur imam bagi laki-laki, wat tasfiq, tepuk tangan. Ingat, tepuk tangan ni bukan tepuk tangan happy macam ni, tepuk tangan atas belakang ni, tak sini, gitu. Itu baru dia panggil tepuk tangan menegur solat. Kalau gini lah, ini happy nama dia ni. Gini dia kata dipukulnya batin yadahal yumna, batin perut tapak tangan kanan, ala zahri, di atas belakang tangan kiri, gitu. Maka hadis ini jelas, hadis muttafaqun alaih daripada Sahal bin Sa'ad. Nabi kata man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Siapa dia ada benda yang nak tegur dalam solat dia, hendaklah dia bertasbih. Fa innahu iza sabbaha ultufita ilaih. Bila kita tasbih, orang paling tengok apa dia, ada masalah apa. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan itu bagi kaum wanita, bagi orang perempuan, kan. Maka apabila imam ni tak tahu apa, orang tepuk tangan pun tak dengar. Orang bagi laki-laki tasbih pun tak boleh juga. Maka ada setengah ulama kata yatakallam, boleh orang belakang dia beritahu sebab apa ni, sebab apa ni, dan tidak solat.
Ini kisah dalam seorang ulama kibar ulama, dia panggil Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i, Imam Ahlus Syam. Faqad qala rajulun fi salatil asri. Orang ni masa solat asar, tu imam dia baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Yang buat macam salat maghrib dia. Orang tegur, subhanallah. Dia tak berhenti, dia apa pening apa dia ni. Jadi ada orang belakang, laki-laki seorang belakang di belakang dia kata, inna salatul asri. Dia kata salatul asri, salat asar. Kata di Auza'i, la tabtul salatu. Tak batal solat dia sebab dia tegur maslahah solat. Orang tak baca kuat masa ni asar ni, bukannya Jumaat. Kita kata wallahu alam, eloknya tak adalah. Tak usah duduk cakap. Kalau dia baca derah pun, kalau dia baca jahar pun dalam solat sirri, bukanlah batalnya solat kan. Cuma menyalahi sunnah, tidak batal. Tapi dalam ni Auza'i kata tak batal solat. Sebab kita tasbih dia tak tahu apa, kita bagi tahu apa kesalahan dia. Apa kesalahan dia? Kita maklumkan dia biar dia sedar, biar dia tahu dia buat salah. Yang kelima, daripada hadis ini jelas kepada kita tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuluq akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa al-anatu war-rifq bil mad'uin. Nabi kita ni berlemah lembut, tak gopo, tidak belorak, marah kepada orang-orang yang tak tahu. Nabi kita ajar. Ia ya'khuzul mukhti' bil-lin war-ra'fa. Orang salah Nabi tegur dengan baik-baik. Ia menyebabkan orang jadi sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Ta'ala peringat kepada Nabi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mu ni kasar, keras hati, orang akan lari daripadamu. Surah Ali Imran ayat 159. Jadi peristiwa-peristiwa seperti Muawiyah ni banyak terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh lagi seperti peristiwa A'rabi. Seorang Badui datang ke masjid Nabi. Orang Badui ni orang kampung, dia tak ada masalah, dia nak buang air, dia pergi mana-mana tepi bukit, tepi batu, dia buang air, sesat masalah. Bila mari ke Madinah, masjid Nabi sallallahu bukan ada kapek macam kita, atas pasir, batu-batu kecil. Dia buang air dalam masjid. Habis orang pakak marah dia, apa ni? Nabi tengok, Nabi kata la tazrimu. Nabi kata jangan. Biarkan, biar dia sudah. Sebab kalau kita marah dia bangun lompat dalam masjid, habis satu masjid kotor. Jadi biar dia sudah kat tu. Itu dia panggil menjaga kemaslahatan, mudarat lebih kecil daripada melakukan mudarat lebih besar. Mudarat kecil, dia kecil dalam masjid. Kalau kita kejar dia, marah dia lompat, habis satu masjid tu kena air kencing dia. Itu mudarat lebih besar. Satu masjid kena basuh. Satu lagi mudarat kesihatan, kalau dia berhenti kencing daripada emergency, menyebabkan dia kena batu karang lah, macam-macam penyakit ada, itu juga berbahaya. Lepas dia buang air siap, Nabi kita ambil air timba pergi jirus atas kencing dia. Kemudian Nabi panggil dia, ya Arabi, masjid bukan dibina untuk buang air, masjid ni dibina untuk zikir, untuk solat, seperti hadis yang kita ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maknanya kalau orang buat salah tu kena tegur baik-baiklah. Jadi kita belajarlah daripada apa yang kita belajar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perbuatan-perbuatan dalam solat, dan juga dalam siri yang lepas anda dah sebut tentang khusyuk dalam solat. Di sini salah satu daripada contoh kitab ni, kitab yang anda pegang ni, nama dia Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli ni ditulis oleh Syekh Daud Al-Fatani. Ana syarah kitab ni di sini khatam sekali. Syarah dalam Radio Aikim khatam sekali. Syarah pula di Dewan Masjid Syarahan Masjid Negara Kuala Lumpur khatam sekali. 3 kali khatam. Jadi alhamdulillah sahabat kita Telaga Biru ambil buku ni.
buku yang saya syarah ni kitab ni telah dibukukan hasil daripada nota-nota syarahnya. Tak lengkap sangatlah, tapi nota yang kita syarah tu ada dalam tu. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok bagaimana nak raih khusyuk solat, bagaimana kita nak bincang tentang solat ini, sebahagian besarnya dalam buku ni. Tuan-tuan tengok dalam rakaman di Halaqah Abu Anas Madani, syarah kitab Munyatul Musalli. Beli kitab, tengok syarah. Musim-musim PKP ni kita boleh bertalaki pula dengan Abu Anas di alam maya. Kita kata hazihi ni'matun minallah. Ini nikmat daripada Allah Azza wa Jalla, kan? Baik, yang keenam, darbul fakhizaini. Tepuk tangan di atas paha ni ialah permulaan awal Islam. Permulaan perundangan apabila Nabi kita sallallahu ajar supaya bertasbih lirijal untuk menegur imam ataupun tepuk tangan bagi wanita, maka pada waktu lepas tu tak ada lagi orang tepuk-tepuk atas paha, tak ada lagi lah. Ini baik. Dalam hadis ini sahabat tepuk paha, maka Nabi kita tak larang tepuk paha itu menunjukkan bahawa perbuatan yang sedikit tidak membatalkan solat. Perbuatan yang sedikit tidak membatalkan solat. Boleh kita bergerak, tapi jangan banyak. Kalau bergerak sampai orang tengok dia ni solat ke duk main, itu tak boleh. Yang ketujuh, al-'ats fi shalah. Bersin dalam solat itu amrun kharijun. Bersin ni perbuatan luar daripada kehendak kita. Kita dalam majlis, kita tak suka bersin. Tengah-tengah kita duk bercakap, tiba-tiba gatai hidup. Nak kata apa? Itu dipanggil di luar kawalan kita. Maka seeloknya kita cubalah, kalau boleh kita tutup dengan mulut, tangan ke, atau kita pakai kita punya pelitup muka ni pakai, supaya bersin kita tu tak pergi kepada orang lain. Kena ada alat-alat begini, ada lebih-lebih musim Covid macam ni kena ada. Jadi kita kena ada alat. Maka kita kena usahakan takhfif supaya tidak kuat. Dan dalam solat tak boleh kita kata alhamdulillah yarhamukallah, tidak ada. Kita boleh juga kata fi nafsihi sirran. Kalau kita tengok solat, kita bersin, kita berkata dalam hati kita alhamdulillah, tak apa. Allahu akbar. Jangan kita. Tapi kalau kebetulan kita nak baca alhamdulillahi fatirus samawati, kita baca alhamdulillah fatirus samawati, itu sekira dua dalam satu, katanya boleh itu. Yang ke-8, adapun as-sami', orang yang dengar kita bersin, laisa alaihi fi salat an yushammit. Dalam solat jangan mujawab yarhamukallah, la, diam. Sebab solat itu tak boleh lagi kita bercakap tentang manusia. Walaupun yarhamukallah itu dalam bentuk doa, tapi doa membalas bacaan orang yang bersin. Kan anda dah sebut dalam siri yang lepas, bacaan ini kita baca dalam kitab kita ni Hisnu Al-Muslim, sudah ada di sini bacaan-bacaannya. Jadi kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian, itu adab. Maka kita jangan langgar peraturan solat. Solat kata kita boleh tasbih dalam perkara yang berkait dengan solat, tapi kalau nak doa kepada orang sebelah tu tak boleh. Baik, kalau orang tu tak tahu, tak boleh nak, dia baru belajar sunnah, contohnya baru belajar sunnah, jumpa sunnah ni kak, dengar orang bersih, nak jawab selalu kan. Kita kata itu insya-Allah tidak batal solat dia, sebagaimana berlaku pada Muawiyah bin Al-Hakam. Nabi SAW tidak mengarahkan Muawiyah supaya ulang balik solat, sebab dia tak tahu pengharaman yang tersebut. Bila tak tahu, kita kena ajarlah. Anda ingat waktu kita belajar di pondok lah zaman dulu, di antara contoh yang dibuat oleh tuan guru kita bila kita belajar kitab musalli ke kitab salat, dia kata ada 3 orang baru masuk Islam belajar solat. Jadi ustaz dia ajarlah, kamu waktu solat jangan bercakap, ya, jangan bercakap waktu solat. Oh tak apa guru, kita tak bercakap. Tengok duk solat, zaman dulu di kampung balasah orang panggil, tikus lalu. Yang seorang ni kata,
Tikus. Sudah. Jawab di kawan di sebelah. Jangan cakap guru marah. Jangan cakap guru marah. Yang ketiga sebelah jawab. Muja aku tak cakap. Guna agak. Tiga-tiga sudah bercakap. Yang ni kata tikus. Yang kedua kata jangan cakap guru marah. Yang ketiga kata nasib baik aku tak cakap. Jadi kata di para ulama, tiga-tiga tu oleh kerana dia tu baru masuk Islam, qaribu ahdin min Islam, kita kata ini termasuk dalam orang yang tak tahu. Jadi dimaafkanlah. Kalau dia tahu batal solat dia tu. Tapi janganlah duk main-main macam tu kan. Solat sebab dia tak tahu jadi tak batal solat dia. Kita kata alhamdulillah. Maka kalau kita bersin, kita kata alhamdulillah dalam diri kita, ataupun orang sebelah bersin, kita kata yarhamukallah dalam solat, li'annahu du'a, yarhamanillah, wa yarhamuhullah. Ini ada satu perbincangan menarik juga ni. Dalam kitab Al-Fathur Rabbani dan juga kitab Syarah Abu Daud, dia kata wa yajuzu lil 'atisi fi shalah. Ini satu kata-kata yang menarik. Harus bagi orang yang bersin dalam salah, yaqulu li nafsi yarhamanillah. Allah Ta'ala akan memberi rahmat kepada aku. Ataupun kalau kita nak jawab kepada orang itu, kata yarhamuhullah. Allah Ta'ala akan beri rahmat kepada orang itu. Li'annahu du'a wa laysa bisighatil khitab. Maka dia berbentuk doa. Kita dalam solat ni, kita boleh doa ke siapa-apa. Contoh kita tengah solat, tiba-tiba kita teringat sahabat kita sedang sakit. Kita kata Allahumma shfi al-mardal muslimin, Allahumma shfi akhi. Boleh. Mana dalam ini, apabila dia guna kalimah doa, yarhamani, yarhamuhullah, kata dalam kitab ni, yajuz, li'annahu du'a wa laysa bisighatil. Yang tak bolehnya yarhamukallah, makna kita cakap dengan dia, Allah Ta'ala bagi rahmat padamu, itu tak boleh. Yahdikumullah wa yuslih balakum, kan dalam jawapan balas kita kepada orang yang doa tu, itu tak boleh. Sebab tapi kalau guna pendekatan yarhamani yarhamuhu, itu dia kata yajuz. Kita kata wallahu alam, itu perbincangan para ulama Islam. Baik, yang ke-9, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut bahawa solat ini tak boleh masuk kata-kata orang yang keluar daripada matlamat solat. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang panggil letakkan lubul kalam, cakapan yang dibenarkan dalam solat itu apa dia? Tasbih, takbir, qiraatul Quran, dan seumpamanya dalam zikir-zikir yang lain dibenarkan. Sebagaimana yang telah kita sebut dalam perbincangan yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila mari ayat azab, dia ta'awaz, minta berlindung, ya Allah, a'udzubika minan nar. Bila mari ayat syurga, sa'alallah al-jannah, Nabi kita minta syurga. Maknanya ada percakapan di situ. Kan? Bila mari tepat ayat puji Allah Ta'ala, majjadahu, dia puji. Hamidahu, hamida apa ni? Fi hamdihi hamida. Itu di antara yang dibenarkan. Dan yang terakhir sekali, wa minal umuril masmuh, di antara perkara-perkara yang dibenarkan dalam solat, tidak membatalkan solat, seperti bersin tadi, iaitulah kalau kita terlalu sedih, kita baca Quran sedih sangat dengan ayat-ayat azab, kita boleh menangis, tak ada masalah. Ta'awuh ataupun kita mengeluh, kan, sakit ke apa benda, boleh. Ataupun bila imam terlupa bacaan, kita boleh tegur. Imam salah, kita boleh tegur dengan cara kita tasbih, ataupun wanita tepuk tangan, ataupun kalau dia salah bacaan, dipanggil fat, dia tak ingat ayat, kita boleh sambung ayat, itu dia benarkan. Ni orang duk berak sehari dua ni, imam besar masjid haram terlupa, kita kata asalkan nama manusia, tak kira lah imam masjid mana pun. Kadang-kadang yang kita terlupa tu, wali'iyyazubillah, Fatihah terlupa. Nak kata apa? Dia dipanggil ighlaq. Sebab itulah bahasa kita kata fath, yaftah alal imam, mana kita buka yang tertutup dalam minda imam tu, kita buka balik, kita cuba sambung ayat yang dia baca, mudah-mudahan dia boleh lancar terus. Kalau kita nak menguak, kita tutup, itu dibenarkan.
Kalau kita tengah solat, contohnya keluar air hidung, semua contohnya, boleh kita tutup. Kita ambil tisu ke, tutup. Contohnya, sebelah kita ni orang batal wuduk dia keluar, kita boleh tarik orang sebelah tu mari. Rapatkan saf, boleh. Ataupun dia duduk ke depan, kita tarik dia biar masuk dalam saf belakang. Ini di antara perkara-perkara yang disebut dengan nama maslahatus salah, perbuatan yang berbentuk maslahah untuk membetulkan suasana solat, maka itu semua dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami dalam isu bercakap dalam solat. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang. Perbincangan kita yang datang di bawah tajuk yang lain pula, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.